doa dulu. And then yang untuk yang bukan Islam boleh bertafakur sekejap ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. الحمد لله له الحمد من كده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Okey, boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar, boleh bagi respon. Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman. So boleh panggil saya Aiman. Hari ni kita akan belajar, kita tak belajar pun sebenarnya. Kita nak discuss balik pasal bab AdMath, pengatur caraan linear. Okey, sebenarnya bab ni tak ramai yang suka ambil sebenarnya sebab katanya macam bab ni sangat susah. And then dia macam tak faham sangat ayat dia. Memang betul. Benda tu memang betul. Tapi bila korang belajar, bila korang try buat slow-slow and then try faham benda tu sebenarnya, soalan tu sangat-sangat simple. Sebab first time saya saya jawab soalan tu waktu saya pernah try AdMath dan memang alhamdulillah saya dapat full mark. Waktu tu memang terkejut sebab first time try kan. So sebenarnya bila korang faham maksud ayat dalam soalan tu, insya-Allah korang boleh dapat jawab dengan baik. Okey, sebelum tu cakap pasal ayat tu, dia ada setengah perkataan yang bawa satu kata kunci. Contohnya macam selebih-lebihnya, sekurang-kurangnya, macam tidak lebih daripada ini, antara ini dan ini. So macam tu saya akan share satu nota pasal benda tu je ya. And then kita akan try masuk soalan. Sebelum tu saya nak tanya, awak semua ada kertas graf ke kat depan? Hello. Ada kertas graf tak kat depan? Ada. Okay, ada, good. Boleh nampak tak? Okay. This is the partially lah. Contoh macam kata kunci ni, sekurang-kurangnya tidak kurang. So dia akan berguna simbol tidak kurang. So kalau macam untuk pelajar yang BM tu mungkin dia akan pening sikit dengan ayat dia. Tapi bila saya ajar kawan saya pasal bab ni, saya akan ajar guna bahasa Inggeris. So macam kita macam biasa sangat dengan bahasa Inggeris kan. Sampai kita pun macam dah biasa guna. So macam contoh lah, bila dia kata sekurang-kurangnya. Dalam bahasa Inggeris, at least. Paling sikit ini. Contoh, paling sikit 5. So, bila paling sikit 5, of course lah nilai X akan jadi lebih daripada 5. Like 6, 7, 8, 9, infinity. Tapi, boleh tak, saya nak tanya, boleh tak bila dia kata at least 5, boleh tak kita letak X sama dengan 5? Saya nak tanya semua orang, boleh tak? Boleh, sebab apa? Sebab apa bila dia cakap at least 5, kita boleh letak 5? Sebab 5 tu termasuk. Sebab dia ada sama dengan. Yes, pandai. So awak dah faham dia punya tu. Bila dia kata selebih-lebihnya, at most, paling banyak 5. So bila paling banyak 5 tu termasuk sekali ke tidak? Masuk. Yes, termasuk sekali. So, bila dia kata paling banyak 5, mesti dia akan nilai X start dengan 5 sampailah ke kosong. Okey. Dan satu benda saya nak ingat untuk pelajar, bila jawab soalan ni, dia tidak ada nilai negatif. Langsung tak ada nilai negatif. So that's why bila kita buat graf tu, korang boleh start graf daripada
Sekejap ya, biasa stop sharing. That's why korang boleh start graph daripada ni. Sini like this. Macam apa yang saya buat. So korang memang boleh dengan yakinnya start dari sini bila buat graph. Okay. Okay, saya share balik. Okay. So, kita dah cakap pasal atas tu kan, sekurang-kurangnya ataupun tidak kurang atau selebih-lebih tidak melebihi. So, kita nak cakap pasal bawah tu pula. Dia kata lebih daripada atau lebih. More than. Lebih daripada atau melebihi. So, bila dia kata more than, contoh saya bagi soalan, nyatakan nilai bagi X, apabila X tu melebihi daripada 7. So, nilai dia berapa? 8, 9, 10. Yes, pandai. 8, 9, 10 dan sampai infinity. Sebab apa kita tak termasukkan 7 tu sebagai jawapan sekali? Sebab dia Tak nak ada lebih equal. daripada 7. Yes, betul. Dia kata more than. Bila more than, lebih daripada 7. So, 7 tak termasuk. Sama juga dengan case kalau kurang daripada. Betul? So, kalau kurang daripada 7, berapa nilai dia? 6, 5, 4, 6, 3, 2, 5, 4. Yes. 6 sampailah kosong. Okey. So, selesai untuk ayat tu. Sebenarnya untuk soalan ni memang banyak main ayat. Once bila korang dapat bila korang dah faham ayat tu, korang dah boleh buat persamaan tu dengan sangat baik. Cuma saya nak ingatkan ada perbezaan antara bentuk lebih besar sama dengan atau ni. Ini saya akan tunjuk Okay. So kalau ini, yang ini dia tak ada sama dengan kan? Dia tak macam ni. Dia tak ada benda tu. So, bila kita nak buat garis tu, kita akan buat garis putus-putus. Okay. Dia berbeza dengan case macam ni pula. Dia ada sama dengan kat bawah. So, bila kita nak buat garis, kita akan buat garis straight. Mark my words. Bila dia kat atas ni, dia tak ada garis kat bawah. So, kita akan buat garis putus-putus dekat dalam graf. Okay. Kalau tak ada, kalau ada sama dengan like this, bila dalam graf kita akan buat garis lurus. Okay, ada masalah? Tak ada. Okay. Tak ada. Okay. Itu je lah. Basicnya pasal pengaturcaraan linear. Betapa sikitnya maklumat dan korang selebihnya adalah buat graf. Itu je. So saya nak tanya, sebelum buat graf, kita kena dapatkan apa dulu? Nilai. Equation. Okay. Ada cakap equation, ada nilai, betul. So betul. Okay, so bila kita nak first buat graf, kita kena tahu equation. So, kita nak masuk pada soalan. Let's go through the soalan. Where's the question now? Okay, ni soalan dia. Boleh nampak ke soalan dia? Nampak kan? Ke nak saya besarkan lagi? Tak nampak. Tak nampak? Macam ni. Okay. So, saya bacalah. Encik Ismail ingin menanamkan pokok kelapa dan pokok rambutan di atas sebidang tanah seluas 80 hektar. So kat situ, kita dah nampak satu maklumat. Dia tanam pokok kelapa dan pokok rambutan dekat atas tanah 80 hektar luas dia. Dia mempunyai 360 tenaga pekerja dan modal sekurang-kurangnya 24,000. Okey. So dia nak tanam pokok ke atas tanah 80 hektar dengan 360 pekerja dan modal at least 24,000. Kat sini kita dah nampak keyword. So once kita dapat keyword, gariskan keyword. Encik Ismail menggunakan X hektar tanah untuk menanam pokok kelapa dan Y hektar tanah untuk menanam pokok rambutan. Dekat situ dia dah bagi dah. So tulis kat atas paper, X sama dengan kelapa, Y sama dengan rambutan. Dia kata lagi, setiap hektar ladang here, ada soalan? Okay. Ada. Okay.
Setiap hektar ladang pokok kelapa diselia oleh 3 orang pekerja sementara 6 orang pekerja untuk setiap hektar ladang pokok rambutan. So dekat sini kita dah dapat maklumat yang komplit. Dia kata 3 orang pekerja untuk pokok kelapa kan. Dan lagi satu, 6 pekerja untuk, so kita dah tulis X is kelapa, stand for kelapa. Y stand for rambutan. So dia kata tadi. Dia kata 3 orang untuk kelapa dan 6 orang rambutan. Lepas tu berapa bilangan semua orang? 360. So kita dah boleh buat equations. Like this. 3x tambah 6y. Oh sorry, dia tak muat. Sekejap ya. Okay, saya tulis sengit sikit lah. Baru dia muat. 3x tambah 6y. Betul? Lepas tu dia kata semua pekerja 360. Okay, let me ask you one thing. Adakah dia akan dapat semua pekerja tu sebanyak 360? Adakah dia akan dapat semua pekerja tu 360? Ya, kot. Ya, kot. Okay, untuk kes ni, kita think lots of factors. Bila dia tetapkan 360 pekerja, mungkin kurang. Tapi, tak mungkin lebih. Sebab apa? Dia dah tetapkan. Paling banyak 360. Dia dah target. 360 is the biggest amount of the workers. So, Okay. kurang. So, dia akan berbentuk simbol dia macam ni lah. Kurang atau sama? Yes. Kurang Dan atau equal. sama dengan. Yes. Less and equal. So, dekat sini, ini boleh lengkap lagi. Sebab apa tak lengkap? Boleh kecilkan. Yes, betul. Dia boleh kecilkan lagi. So, kita akan jadi X tambah 2Y. Lebih kecil atau sama dengan 1, 2, 0. 0. Okay. Selesai satu equation. Okay, we go back to our questions. Okay, tadi kita dah nampak dia kata pasal pekerja. Sekarang ni kita nak tengok pasal modal dia pula. Dia kata kos perbelanjaan untuk sehektar ladang pokok kelapa ialah 800 dan sehektar ladang pokok rambutan ialah 300. So, dekat situ kita dah nampak. Dia dah cakap 800 untuk pokok kelapa modal dia dan satu pokok rambutan sama dengan 300. So, kita akan dapat 800X tambah 300Y. Okey. So, kita kembali pada soalan. Dia kata jumlah modal sekurang-kurangnya. Soalan dah baik dah. Sebab dia dah bagi keyword at least. Sekurang-kurangnya 24,000. So, bila dia kata sekurang-kurangnya, mesti modal tu lebih atau sama dengan. Lebih besar. Yes, lebih besar, more or Lebih equal. besar sama. 24000. Okey, adakah equation dah lengkap? So, Belum. So, kecilkan AX 8x plus 3y more or equal to 240. 0. So, this is our second equation. Okay. Dalam soalan, dia nak berapa equations? Dia nak nyatakan tiga inequalities. So, kita cari lagi. Sorry.
Cari lagi. Apa agaknya? Modal settle. Tenaga pekerja settle. Sekarang apa yang tak lengkap? Apa lagi satu ya agak-agaknya? Tanah. Luas. Tanah. Yes. Nah. Tanah. The first line of the questions dah bagi tahu sebenarnya. Menanam pokok kelapa dan pokok rambutan di atas sebidang tanah seluas 80 hektar. So korang dah memang sangat pandai sebenarnya. Korang dah nampak dia close. So ada tak apa-apa nilai kat depan X? Tak. Tak ada. Tak ada. Are you sure tak ada? Ya ke tak ada? 1. 1 pandai. X tambah Y. So ini saya nak tanya, adakah dia akan guna semua sekali 80 hektar tanah tu? Tak. Tak. So dia akan, of course dia akan jadi macam case tu pertama. Dia Less akan jadi less, and Less than. yes, equal less to than or equal 80. 80. So this is the third equation. So korang akan dapat like this lah. So, korang akan dapat macam ni. Korang akan dapat macam ni lah. Can you see? Okay. So, itu settle untuk soalan pertama. Kita tengok kembali pada soalan kedua. Biasanya untuk soalan kedua dia akan suruh kita lakar graf. Okay. So, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 hektar pada kedua-dua paksi, lukis dan lorikkan rantau R yang memuaskan semua syarat di atas. Okey, saya nak tanya lah. Sebelum kita tulis ataupun sebelum kita gariskan equations tu dekat atas graf, first thing first, kita akan buat apa? Ordinate. That's Kita akan why. cari koordinat. Yes. Kita akan gantikan dengan equations tadi tu. Contoh macam X tambah Y ni kan. Kita akan gantikan sama ada X untuk Equal to dapatkan zero. garis tu. Yes. Biasanya kita akan guna zero lah. Tapi ada certain equations kalau dapat zero dia tak kena pada zero. So kita kena try dulu lah. So X sama dengan zero. So bila X sama dengan zero, Y akan sama dengan 80. Yes, exactly. Okay, itu first. Itu satu titik. Kalau titik kedua pula, kalau Y sama dengan 0, X akan sama dengan 80. This is the second plot. Okay. Untuk case equation nombor 2 ni, 8X tambah 3Y lebih besar atau sama dengan 240. So, kita akan guna X sama dengan kosong. Bila once X sama dengan kosong, Y akan jadi sama dengan how much? $80, right? 240 divide by 3. So, kita akan dapat 80. This is the first plot. Oops. So, X, Y equal to 0. X akan sama dengan 240 divide by 8. So, dia akan dapat 30. Good. Pandai. 30. Okay, kalau ada masalah kita kat ni. Tak ada cikgu. Tak ada. Tak payah panggil saya cikgu. Saya pelajar juga. Hai, man. Okay. Itu the last equation. X sama dengan kosong, Y akan sama dengan 60. 60. Good. Okay, untuk the circle plot. Bila Y sama dengan kosong, X akan sama dengan 1 to 0. Yes, 1 to 0. That is the second plot. So, korang ambil lah pembaris kan. Korang plotkanlah graf tu. So, contohlah. Saya tak tahulah akal lah benda tu. Contoh macam ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay. So this is our part C. Jangan lupa ya. Tulis Y. Y stand for rambutan Rambutan. Tulis penuh lah. Sebab ini memang kecil punya tempat. X sama dengan kelapa. Yes. So korang memang akan dapat graf. Like this. Like this. Like this. Okay. So sekarang ni kita dah lukis garis. Dalam soalan dia kata lorikkan rantau R. Yes. Lorik. Lepas lukis garis, lorikkan rantau R yang memuaskan semua syarat di atas. So kita nak tengok. This is the X tambah. Saya kena tulis X tambah Y. Bila kita tulis dekat graf, kita akan tulis sama dengan tau. Sebab sama dengan tu mewakili pada garis tu. X tambah 2Y and bla bla bla. X. This is too small. Actually. Sama dengan 240. Okay. So sekarang ni kita tengok pada equations. Tadi X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 80. Itu equation kita. Bila kita tengok pada graf, kita akan highlightkan kawasan mana? Bawah. Kawasan ni kan? Bawah. Betul? Tapi itu untuk persamaan pertama. Okay. Tengok pada second equations. Dia kata lebih. So lebih. So kita akan confine untuk case atas ni. Betul? Betul. Okay. Betul. So kita tengok the last equation. Lebih kecil. Dia kata lebih kecil. So kita tengok kawasan mana? This is. Okay. This is the R. Jangan lupa tulis R and then korang bulatkan R. So this is the R. Okay. So setelah kita buat untuk graf. Okay. So kita akan tengok pada soalan terakhir. Soalan terakhir biasa dah akan menjerat sikit pangkal lah. Okay, dia kata berdasarkan graf anda, jawab soalan-soalan berikut. Jika luas kawasan tanah untuk menanam pokok kelapa adalah 2 kali luas kawasan tanah untuk menanam pokok rambutan, cari keluasan maksimum tanah dalam hektar yang digunakan untuk menanam setiap jenis tanaman. Okay, awak semua faham ke soalan ni? Faham tak maksud soalan dia? Tak. Jika tak faham. Okey. Dia kata jika luas kawasan tanah untuk menanam pokok kelapa adalah 2 kali. Pokok kelapa stand for X kan? So kita tulis. Kita akan tulis pokok kelapa adalah 2 kali luas kawasan tanah untuk pokok rambutan. So maksudnya equations dia adalah dia akan jadi X stand for kelapa adalah 2 kali luas pokok rambutan. X sama dengan 2Y. So, and again, kita akan buat persamaan. Kita akan gantikan XY. Okay. Bila korang gantikan XY, X sama dengan kosong, Y automatically kena jadi kosong. The first plot. X stand for, contoh kita ambil nilai yang besar sikit 100. Y akan jadi 50. 50. Yes. This is the second plot. So, korang ambil pensel, korang plot kat situ. 0, 0, 150. Dapat ke 100? Dapat. 100,
and 50. Korang gariskan. And then dia kata apa tadi? Dia kata cari keluasan maksimum tanah dalam hektar yang digunakan untuk menanam setiap jenis tambatan. Bila dia kata maksimum, korang tengok pada graf korang. Kita tengok pada graf ni, kita gariskan. Contohlah ini ni. So bila kita maksimum, korang tengok pada garis mana yang menyentuh paling maksimum dalam rantau R tu. So ini, betul tak? Ni this is the line. Betul? So korang tengok dekat graf korang. Tengok kat situ. Adakah titik ni menyentuh bucu dekat dalam kotak kecil-kecil graf tu? Kalau dia, korang boleh terus cari koordinat and then korang tambahkan. Dapatlah berapa nilai hektar. So kalau macam saya punya graf, dia tak dapat. So macam mana nak dapat dia? Kita pergi ke bawah sikit lah slide. Sekejap. Itulah bila buat graf secara maya ni pun susah juga sebenarnya. Okay, like this. Macam ni. Macam ni kan. Kalau korang tengok, korang nampak ke? Nampak. Nampak kan? Nampak. Macam saya punya graf, dia tak kena. Dia tak kena pada, apa tu? Dia tak kena pada buku. So, kita kena pilih koordinat yang masuk. Contoh macam yang saya nampak kat sini, ada kat sini. Dan kat sini. So, kita kena tengok di pembara. Dan kita tengok kat sini adalah lebih kurang. Kat tu 655. And then kat sini lebih kurang. Oops. So, we get about 26. Yes, 26. This is for this. Ini kalau untuk yang ni pula. 50, oh sorry, this is at 55. This is about 53. 53. And then, kita akan tengok. 27. Okay, so kita got 53 and 27. Let's see. So we got about, bila tu baca? Dia macam tu ke? Sorry, first time saya guna benda ni. So macam ni sikit. So the first point kita dapat 53 plus 27. So kita kira we got 80. Second 50, 26. 50, 26. So we got 80. So kita tengok pada soalan, dia kata apa? Dia kata, cari keluasan maksimum tanah dalam hektar yang digunakan untuk menanam setiap jenis tanaman. Okay. So, the maximum is 81 ke 80? Which is the bigger? 81. 81. Yes, 81. 81. So, dekat tu korang akan tulis. Dekat soalan tu korang akan tulis. This is the CJ, okay? CJ is contoh jawapan ataupun caranya jawapan ataupun dalam korang punya dalam English example answers. Ataupun boleh tulis example answer EA lah. Okay. So kita akan tulis 81 is the kita akan tulis dengan 3 titik. Saya serabut tengok. 81 luas maksimum, tulis sikit lah ayat dia. Ataupun maximum wide
Okey, luas maksimum dengan keadaan. Kita tulis balik. Rambutan berapa tadi kita dapat? Kita dapat rambutan is 26. 26. And then the kelapa, the coconut, kita dapat lah. Kita dapat berapa pula? Kita dapat 55. So kena tulis sedikit lah. This is your answer. Okay, everything's going fine. Okay. Okay, so kita tengok the last question. And after that, saya akan bagi korang soalan dan korang akan jawab. Okay. Keuntungan hasil jalan kelapa ialah 700 dan 250 bagi rambutan untuk setiap hektar. Cari keuntungan minimum. Bila dia kata minimum, maksudnya the lowest. The lowest. So kita kena cari dekat graf kita yang mana yang lowest. We back to our graph. Okay. Kat sini kalau korang perasan, lowest ni ada 2 titik, betul tak? Betul ke tak? Satu kat sini. Satu kat sini. Then satu lagi kat sini. Oh, So nampak. secara logiknya, dekat mana yang paling lowest? Titik ni ke titik ni? Yang pertama. So korang terus ambil koordinat yang pertama. Depan. Yes. Korang terus ambil koordinat yang pertama. And then korang kira. Koordinat pertama kita akan dapat 30, betul tak? Betul. 30 kelapa, kosong rambutan. So, kita buat equation balik. Bukan equation lah, kita kira. Dia tadi cakap 700 untuk kelapa, 250 untuk rambutan. So, 700. Kita dapat 30 kan tadi kan? 30. Tambah 250 rambutan, kosong. So, total up, we got 2100. So, this is the lowest. 2100, the lowest cost. Kita dah dapat jawab soalan. Alhamdulillah, dapat 10 markah untuk soalan ni. Betul-betul je 10 markah, babe. Okay. So, sebenarnya saya dah habis mengajar. Itu je. So, sekarang saya nak awak semua buat latihan. Because practice makes perfect, right? Okay. Kita sama-sama menelaah soalan ini. Okay, semua boleh baca dan cuba fahamkan, and then orang boleh share jawapan when I ask the answers, and then kita boleh go back. Kita boleh berehat lah. Kita boleh end our class after that. Okay, saya bacakan soalan. Cik Syafiq menggunakan X hektar tanah. Soalan sama juga, macam tanah juga. Cik Syafiq menggunakan X hektar tanah untuk menanam pokok pisang. Okay, kita tulis X untuk pokok pisang. And then, dan Y hektar tanah untuk menanam pokok betik. Y sama dengan betik. Before that, I want to ask. Korang okey ke? Korang faham tak? Hello? Faham? Okey? Okey, tak boring Because I tak ada kelas sistem boring. Okay, good. Kalau korang boleh faham, insyaAllah korang boleh jawab lah soalan dengan baik. Okay, kita sambung. Dia kata X pisang Y untuk betik. Dia mempunyai selebih-lebihnya. Kita dah nampak soalan selebih-lebihnya. So, bila selebih-lebihnya kita akan guna at most. Bila paling banyak tu 360. So, kita akan guna lebih kecil atau sama dengan, betul tak? Betul. Ya. Okay, dia mempunyai selebih-lebih 360 orang tenaga pekerja dan modal sekurang-kurang 24,000. Setiap hektar ladang pisang diselia oleh 6 orang pekerja.
sementara 3 orang pekerja untuk setiap hektar ladang pokok betik. Kos perbelanjaan untuk sehektar ladang pokok pisang ialah 800 dan sehektar ladang pokok betik ialah 300. Okey. So tuliskan dua ketaksamaan selain X lebih besar daripada kosong, Y lebih besar daripada kosong yang memenuhi semua kekangan di atas. So, apa first equations yang korang boleh nampak kat situ? Untuk yang tu dia punya tenaga pekerja. Yes, tenaga pekerja dia. So, how much? Sorry. Apakah persamaan untuk tenaga pekerja dia tu? 6X Okay. tambah dengan 3Y Okay. lagi kecil ataupun sama dengan 360. Yes, pandai. So, kita akan dapat macam ni lah. Partially kita akan dapat macam ni. Saya besar kan. Dan senang sekali tulis. 6X tambah 3Y sama dengan berapa tadi? 300, sorry. 360. Yes, lebih kecil atau sama dengan 360. So, ini tak lengkap lagi. Kita kena buat apa? Ya Allah. Kita kena kecilkan, betul tak? Betul. Dan kita akan dapat 2x plus 3. 1, 2, 0. Soalan ada masa lebih kurang je. Okay, untuk equation yang kedua. Okay, kita dah dapat pekerja dah. And then the next equation kita akan guna yang mana? Guna yang sekurang modal dia, untuk modal. Yes. Kita akan guna modal. So, equation tu macam mana? 800X tambah Okay, dengan 300Y. Okay, 800 saya tambah 300Y. And then kita akan dapat? Lagi besar atau sama dengan 24,000. Yes, lebih besar atau sama dengan 24,000. So, kita akan kecilkan. Kita akan dapat 8X tambah 3Y. Lebih besar atau sama dengan 240. Macam tadi juga. Okay. The third equation. Oh, dia tak perlu Dia kata 3 saja. Dia cakap 2 je kan. Okay. So, dia kata kekangan yang ketiga diwakili oleh rantau berlori dalam graf pada halaman 19. Tulis dalam perkataan bagi kekangan itu. So, kita tengok apakah. Dia kata macam ni pula, 80-80. So, soalan ni agak susah. Dia tak ada susah pun sebenarnya. Kalau faham, boleh je jawab. Okay. So, bila kita come back balik pada soalan. Kita tengok balik kembali pada soalan Dia kata, X hektar, Y tanah untuk menanam pokok betik, 390 orang tenaga. Kita dah cakap pasal tenaga dah. Kita dah cakap pasal pekerja dah. Kita dah cakap pasal berapa orang pekerja. Kita dah cakap pasal modal dia. So, sekarang ni apa yang tertinggal? Apa yang tertinggal? I want to ask all of you. Apa yang tertinggal? Ada satu yang tertinggal. Siapa boleh bagi tahu? Apa cikgu? Tak dengar. Oh, tak dengar. Oh, sorry. Okay, tadi dia dah cakap pasal tenaga pekerja and dia dah cakap pasal modal. Kita dah bentukkan dua persamaan dah. So, soalan ketiga ni dia cakap kekangan yang ketiga diwakili oleh rantau berlori dalam graf pada halaman 19. So, rangsangan dia dah bagi. Dia dah bagi dekat sini. So, rantau dia menyentuh pada pintasan Y80, pintasan X80. So, sekarang ni, dia suruh kita cari lagi satu persamaan dia. Tapi persamaan tu kita kena tulis, kita kena bentukkan dalam ayat. So, tengok Dekat sini, kita first kali kita dapat soalan macam ni. Kita kena cari dia punya
garis lurus, persamaan garis lurus. So, masa nak bentukkan garis lurus untuk garis ni? Untuk garis ni. So, macam nak buat garis lurus? First sekali kita kena cari kecerunan, betul tak? So, Betul. kita cari kecerunan. Apa formula kecerunan? Y1, Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Yes, Y2 kat sini mewakili Pintasan Y. yes, pintasan Y. Pintasan Y dia 80 tolak 0 bahagi 0 tolak 80. So, we got negative 1. Betul tak? So, Betul, kita dapat dapat negative. negative 1. Kita akan gantikan dalam persamaan Y tolak Y1 sama dengan M dalam kurungan X tolak X1. Betul? So, kita Betul. akan gunalah titik mana-mana kalau macam I suka titik pintasan Y lagi. So, dah akan jadi Y tolak 80 sama dengan negatif 1. Negatif 1. Bahagikan dengan X tolak 0. So, we will get Y sama dengan negatif X tambah 80. Okay. This is the best. Let me wait. Ya. Oh, macam ni je boleh tukar. Okay. So, korang nampak tak equation kat situ? Ini kita dah bentuk persamaan daripada tadi. And then, sekarang ni, kita mungkin ada yang takkan faham. So, macam kita akan bawa X ke bawah sini. Supaya kita senang nampak lah. X tambah Y sama dengan 80. So, this is our equations untuk garis yang tadi besar tu. Untuk garis ni. So, dia kata tulis dalam ayat. So, I nak tanya. X tu mewakili apa? Y tu mewakili apa? X tu mewakili pisang kan? Y tu mewakili betik. Betik. Yes. So, bila kita nak buat ayat, kita boleh cakap macam mana? Jumlah hasil tambah luas hektar tanah bagi pisang dan betik. Sorry, kita tak boleh cakap macam tu, okay? Sorry. We cannot say like that. Sebab lorik dia kat bawah. So, bila kata lorik dia kat bawah, kita tak boleh cakap sama dengan lah. Kita kena cakap hasil tambah bagi luas hektar tanaman pisang dan tanaman betik selebih-lebihnya 80. Korang boleh faham tak? Boleh. Kenapa selebih-lebihnya 80? Sebab garis dia garis lurus, tak ada putus-putus. Yes, pandai. Selebih-lebihnya 80. So, korang akan tulis lebih kecil atau sama dengan 80 lah. So, macam kita nak jawab soalan tadi, so macam dia cakap macam tadi lah, macam saya cakap tadi. Hasil tambah semua, hasil tambah luas tanaman pisang dan betik selebih-lebihnya 80 hektar. So, itulah macam nak jawab untuk soalan B. So, untuk C, macam biasa kita akan buat graf. And then, untuk soalan D1. Keluasan maksimum tanah yang digunakan untuk menanam pokok pisang jika keluasan tanah untuk menanam pokok betik ialah 20 hektar. Okey, faham tak maksud dia? Dia tak share screen ke cikgu? Oh, sekejap Okey, sebelum tu sebenarnya saya tak bawa lagi graf. Okey, apa kata kita sama-sama buat graf tu dulu ya? Okey. Okey, tadi kita dapat 3 persamaan. Kita dapat 2x tambah y lebih kecil atau sama dengan 120. Kita buat sama-sama lah. Dapat x tambah 3y lebih besar daripada 240. And then kita akan dapat tadi x tambah y lebih kecil atau sama dengan 80. Betul? So, kita gantikan x sama dengan kosong. Kita tulis kat atas ni dulu. Kita tulis kat sini lah.
we will get x, okay, 2x plus y, 120, 120. So x sama dengan kosong, y goes to be 180. This is the first plot. So when x goes, y goes to 0, x goes to 60. So this is second plot. We go to our graph and then kita akan gariskan x kosong y 120. Okay, wait up. X kosong y 120. So x 60. Cikgu Pak dia tadi 10-10 lah. Pak C dia 10-10. Yes. Ya. Yang memulih kita tiga tu sahaja. Betapa jahatnya soalan ni. Dia tak bagi tahu Pak C. So for me, tulis je lah 10. Because it is more appropriate. Okay. So, dah tulis. I think that is that. So, kita dah dapat dah garis ni and then kita akan tulis. Don't forget bila kita tulis, nak tulis persamaan kat garis tu, mesti tulis sama dengan. Lorek tu sahaja yang mewakili persamaan ketaksamaan linear tu. Bila kita nak tulis kat garis, of course kena tulis sama dengan macam yang saya buat ni lah. Apa gambar tak clear lah. Like that. So the next equation is sharing camera. The next equation is for untuk 8x sama 3y tu. 8x sama 3y 140. So gantikan x sama kosong. Soalan ni macam soalan tadi je korang. So macam a little bit easier. So good lah sebenarnya. Ni soalan trial SPM. Yang tadi tu soalan dari Putrajaya. Yang kita tengah jawab ni soalan daripada Negeri Sembilan. Untuk siapa yang tak buat lagi lah. Y kosong 30. So this is the plot. Kita ambil pembaris. Kita plot kan. X kosong Y0 aktif. Still aktif. X30. Should be like this. Okay. So X. So partially kita akan dapat graf kita macam ni. Macam ni. Okay, sinilah. Betapa tak berapa. X tambah Y, this is the line. Korang kena tulis penuh tau. Saya tak boleh tulis penuh kat sini sebab my phone screen memang tak sebesar iPad. So, faham lah. Okay. Tulis penuh tau. So, tulis sama dengan 120. Bila nak tulis persamaan dekat graf, you need to tulis sama dengan 2x like 2x plus y equal to 120. Awak tak boleh tulis lebih kecil atau lebih sama dengan atau lebih kecil sama dengan like
Tak boleh tulis macam tu. Kena tulis sama dengan. Because the garis lurus tu memang valid, tetap. So far okay ke? Ada masalah tak? Okay. So, tadi kita tengok. Dia cakap apa tadi? Dia kata X tambah 3Y lebih besar atau sama dengan. So, kita akan itulah nak panas sikit. Kat atas. Dekat atas garis tu. And then, dia kata lagi, 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 120. So, kita tengok 2X tambah Y kat mana? Nak panas sikit. Panas sikit. Okay, good. So, kita tengok the third equation. Dia kata 2X tambah 3 lebih kecil atau sama dengan 100. Sorry. The third equation kita adalah X tambah 3, X tambah Y tu kan? Betul tak? Lebih kecil atau sama dengan 80. Ini dah memang ada dalam ni. So, kita akan lebih kecil sama dengan 80. So, this is. So, oh sorry, dia tak termasuk sini. So, dia akan dapat sini je lah. Sini. Okay. Sini betul. Sini. Okay, done. Okay, kita akan dapat R kat tengah-tengah ni. Okay, semua dapat jawapan yang sama tak dengan saya? Ke saya yang silap? Hello? Hello? Kejap. Okay. I'm waiting. Okay. Okay ke? Dah, dapat. Okay, so dapat. Kita go back to our question. Kita akan tengok. Dia kata
Keluasan maksimum tanah yang digunakan untuk menanam pokok pisang juga keluasan tanah untuk menanam pokok betik. Betik tadi apa X Y. Betik Y. Y. Yes. Y ialah 20 hektar. So, bila dia kata betik ialah 20 hektar, kita akan tulis Y sama dengan 20. Dan korang ambil pembaris, korang garis lah. Pada garis Y sama dengan 20. Gariskan. Okay, bila korang gariskan, and then tengok dia kata apa. Keluasan maksimum tanah yang digunakan untuk pokok pisang. So, tengok paling hujung. Paling hujung. So, macam jawapan saya, kita akan dapat, kalau if my answer lah, sorry. So, macam kita akan ambil garis. So, contohlah ini kat sini, Y sama 20. So, kita akan ambil paling hujung, kita akan ambil kat sini. Okay, sebab dia kata maksimum. So, garis nak. Okay, macam jawapan saya dapat 50. 50. Sama tak? Okay, settle. Settle untuk soalan tu. Soalan third. Soalan last. Keuntungan maksimum jika keuntungan hasil jualan pisang ialah 700 dan 250 bagi betik. 700 pisang, 250 betik. Macam biasa, kita akan buat benda yang sama. Kita akan cari dia kata nak maksimum kan. So, bila maksimum, mesti yang paling hujung. Paling hujung. So, kita akan nampak 3 titik hujung. 1. This is the 1. This is the 2. This is the 3. So, korang kena ambil 3 koordinat dia. Kena korang kira. Macam kalau graf saya dapat titik hujung kat sini is 0, 6. I set 6, 0. Ini kira lah. 6, 0, 700. We got 40, 0, 0, 0. Yeah, okay. And then the next, macam kat sini lagi, saya dapat kat sini juga 40, 40, 40. 40, 40. Then kira 470 plus 40, 254. We can get 4,700 plus 4,250, 3,8,0. And then the last one is 0,80. So 0,700 plus 80. Itu what? 250 And we can get 80, 250. We get 2,000. So dia nak yang mana tadi? Dia kata dia nak keuntungan maksimum. So the answer is the first ni ha. Ini the answer. The coordinate. This is the coordinate. This is the max. Max keuntungan. So we get, kita dah set dalam 3 titik tu. Koordinat dia 60, 0, 40, 42,000. Okay, settle dah. Kita punya menjawab soalan. So, korang ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. So, Ada. semua faham ke? Semua faham ke? Faham. Let me set the anchor message first. Mana tu nota pocket ke? Yes, Aina Alisa. Itu nota pocket. Nanti aku boleh hantar. Boleh ulang balik tak yang maksimum itu garis tu? Fika. Maximum minimum 7. Tegas. Thank you. Tegas keretanan. Tegas X tambah Y. Bagi syarat tu sama 80. Yes. Betul.
Terima kasih ya Aiman. Ni siapa ni? Minta awak Afi Allah. Kau tak nampak dia kenapa? Minta banyak-banyak khusus. Okey, tak apalah. So, ada apa-apa, kalau ada apa-apa saya akan, in case lah korang macam tak dapat ke apa kan, I will leave the numbers. Dan korang boleh message ke apa ke. Message ke apa-apa ke, korang nak tanya soalan. And then, thank you for attending. Terima kasih pada SPM Netflix panggil saya untuk mengajar. Terima kasih pada semua yang mendengar. Saya doakan semoga awak dapat A+ untuk AdNet SPM. Amin. Amin. Terima kasih, man. Okay, thank you everyone. Okay, Terima man. kasih.